Selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini, kumpulan saya, iaitu saya, Utaya dan Syafah, ingin membentangkan tentang tugasan pembentangan perancangan projek MPU 3031. Pertama sekali, projek yang telah dicadangkan oleh kumpulan kami ialah projek perkhemahan unit beruniform pengakap Sekolah Kebangsaan Taman Midah 2 tahun 2020. Pertama sekali, program perkhemahan ini merupakan satu aktiviti yang wajib dilakukan setiap tahun oleh setiap sekolah, terutamanya bagi badan unit beruniform. Aktiviti ini dapat memberi peluang kepada murid untuk memperolehi banyak kebaikan sekiranya mereka melibatkan diri secara langsung dalam aktiviti perkhemahan ini. Perkhemahan ini dapat memupuk kesedaran murid-murid untuk mencintai alam sekitar, di mana mereka akan mempunyai lebih peluang untuk lebih mendekati dengan alam sekitar, dan ia juga dapat memupuk ketahanan mental dan fizikal mereka. Dan yang seterusnya, dengan adanya program perkhemahan ini, ia dapat memberi peluang kepada murid untuk melibatkan diri dan dapat menimba ilmu pengetahuan yang baru. Dan seterusnya, murid dapat mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Apakah maklumat projek ini? Yang pertama, projek ini dapat mengukuhkan ilmu yang dipelajari di luar bilik darjah serta berkongsi dengan rakan-rakan yang lain. Contohnya, murid-murid bolehlah berkongsi pengalaman yang mereka telah lalui, seperti mereka pernah berkhemah dengan ahli keluarga mereka atau pergi jungle trekking dan sebagainya. Dengan ini, mereka bolehlah berkongsi sedikit pengalaman mereka dengan rakan-rakan yang lain. Yang kedua, program ini dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari dalam aktiviti yang bakal dijalankan. Contohnya, mereka telah mempelajari ilmu tentang pertolongan kecemasan, di mana mereka bolehlah menggunakan dalam aktiviti yang bakal dijalankan sempena program ini berlangsung. Yang ketiga, program ini dapat membina keyakinan diri mereka agar dapat menyelesaikan masalah yang lebih mencabar. Contohnya, murid-murid akan lebih yakin dan mereka akan lebih tenang dan mengetahui apa tindakan yang perlu dilakukan oleh mereka sekiranya mereka menghadapi masalah yang mencabar. Dan yang kelima, program ini dapat membina sifat kepimpinan untuk mengendali sesuatu aktiviti dengan sempurna. Sekiranya murid dapat melibatkan diri secara aktif dalam program ini, mereka akan diasah dan diasuh dengan memiliki sifat-sifat kepimpinan seperti bertanggungjawab, berdedikasi dan berdaya maju. Dengan adanya sifat-sifat ini, mereka akan dapat menjadi pemimpin yang baik, di mana mereka bolehlah mengelola sesuatu aktiviti dengan sempurna. Dan yang terakhirlah, mereka dapat menerapkan nilai-nilai murni seperti nilai perpaduan dalam diri mereka, di mana melalui aktiviti ini mereka dapat bertolak ansur, tolong menolong, menghormati antara satu sama lain. Yang seterusnya ialah objektif projek ini. Pada akhir projek ini, para murid dapat memperkembangkan potensi dan minat mereka ke tahap yang optimum. Mereka boleh memperkembangkan diri dari segi jasmani, emosi, rohani, supaya mereka lebih menyeluruh, dan mereka juga dapat menceburi diri dalam aktiviti yang mereka minati dan dapat mencungkil bakat mereka. Seterusnya, mereka juga dapat mengisi masa lapang mereka dengan menjalankan aktiviti yang lebih berfaedah. Mereka dapat melibatkan diri dan
projek ini dan dapat belajar kemahiran-kemahiran dan aplikasikan dalam kehidupan seharian. Dengan ini, mereka tidak mudah untuk terjebak dalam gejala-gejala sosial yang membawa keburukan kepada mereka. Contohnya merokok, melepak dan sebagainya yang menggunakan masa mereka dengan sia-sia. Yang ketiga, dan mereka dapat menghayati pelbagai jenis aktiviti seperti mendiri kemah, night walk, aktiviti memasak dan sebagainya. Yang terakhir ialah mereka dapat memupuk nilai bekerjasama di antara murid ke arah pembentukan masyarakat yang harmoni, di mana akan mereka bersifat bertolak ansur dan bantu-membantu apabila seseorang berada dalam kesusahan. Dengan ini, masyarakat yang harmoni dapat dibentuk. Yang seterusnya adalah tarikh dan tempoh pelaksanaan bagi projek perkemahan ini. Kumpulan kami telah mencadangkan hari 29 dan 30 Ogos 2020, iaitu pada hari Sabtu dan Ahad, pukul 8 pagi di Padang Sekolah Kebangsaan Taman Medan 2. Tujuan kami memilih tarikh ini ialah supaya murid-murid mempunyai masa yang terluang dan dapat melibatkan diri secara langsung dalam aktiviti yang bermanfaat ini. Projek ini adalah mensasarkan kepada ahli unit beruniform pengagap murid tahap 2, iaitu tahun 4, 5 dan 6. Sebanyak 50 peserta akan menyertai program ini dan terdapat 5 guru penasihat untuk membantu menjalankan program ini. Setiap guru penasihat akan membawa 10 orang murid. Tujuan pelaksanaan dijalankan supaya keselamatan murid terjamin dan disiplin murid juga mudah dikawal. Seterusnya, saya mempersilakan Utai untuk meneruskan pembentangan. Saya teruskan dengan anggaran penerimaan dan perbelanjaan wang aktiviti perkemahan ini di SK Taman Medan 2. Okey, saya ingin menerangkan penerimaan duit terlebih dahulu. Pertama sekali adalah bayaran peserta. Keseluruhannya kami telah mendapat 50 peserta di aktiviti perkemahan ini dan mereka telah dikenakan bayaran pendaftaran sebanyak RM20. Jadi keseluruhannya kami telah berjaya mengutip sebanyak RM1,000 untuk dana perkemahan ini. Kedua adalah bantuan daripada co-curriculum iaitu sebanyak RM1,500. Seterusnya adalah bantuan bayaran tambahan persekolahan co-curriculum iaitu sebanyak RM1,000 dan akhir sekali adalah bantuan PIBG iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru sebanyak RM200. Jadi keseluruhannya kami telah berjaya mengutip sebanyak RM3,700. Seterusnya, kami telah menggunakan RM3,700 itu untuk perbelanjaan di sepanjang aktiviti perkemahan ini seperti untuk makanan, pengurusan perkemahan serta bayaran-bayaran aktiviti. Okay, jika kita menerangkan tentang makanan dan minuman, kami telah menyediakan sarapan pagi, minuman pagi, minuman petang, minuman malam, makanan tengah hari, makanan malam serta air mineral, dan ia telah keseluruhannya kami telah menggunakan RM1,480 untuk makanan dan minuman peserta dan guru-guru bertugas serta jurulatih. Seterusnya adalah bayaran aktiviti. Bayaran aktiviti untuk sehari adalah RM500. Jadi untuk 2 hari adalah RM1,000. Seterusnya adalah kita telah menggunakan dana tersebut untuk pengurusan perkemahan, iaitu terdiri daripada untuk membeli barang-barang peralatan serta segala urusan perkemahan, dan kami telah menggunakan RM1,240 untuk pengurusan perkemahan. Seterusnya saya
beralih kepada jawatan kuasa induk, iaitu dalam aktiviti perkhemahan ini, pengerusinya adalah Encik Ismail bin Jais, merupakan guru besar SK Taman Mida 2, dan naib pengerusinya adalah Encik Syaharuddin binti Zamri PK1, dan ketua projek iaitu aktiviti perkhemahan ini adalah Encik Muzaffar binti Khairi iaitu PK Co-Curriculum. Setiausaha adalah Encik Joseph Michael, bendahari adalah Puan Liana dan Puan Lee Chunzi. Ketua perkhemahan adalah Encik Hairul Afizi bin Lokman dan penolong ketua perkhemahan adalah Puan Nirmala Priyasamil. Seterusnya, penyelaras unit beruniform Encik Jalaluddin binti Husman. Guru penasihat pengakap terdapat 5 orang guru, iaitu Puan Nuraidat binti Muhammad, Puan Sarhan Yasin, Puan Rozina Samsudin bin Encik Baharuddin Jafar, Encik Khairuddin bin Jafar. Seterusnya, ahli jawatan kuasa semasa aktiviti perkhemahan ini berlangsung adalah yang telah ditetapkan adalah untuk petugas aktiviti merupakan Puan Elina Idris, untuk petugas peralatan adalah Dawamani anak perempuan Parati, AJK Keselamatan pula Encik Tajuddin, AJK Makanan dan Minuman Puan Mazida, AJK Dokumentasi Encik Muhammad Daniel, AJK Ibadah Encik Zuhari bin Muhammad, AJK Hadiah dan Cenderamata Cik Angela, AJK Disiplin Peserta Encik Jamri bin Jais, AJK Peserta Encik Zulkarnain binti Jamal, AJK Pengesahan Pendaftaran adalah Puan Zamzah Idris binti Samsudin. Seterusnya, saya ingin menerangkan tentang tugasan dan tanggungjawab yang dilakukan oleh AJK-AJK yang saya telah sebut tadi, iaitu AJK Jawatan Kuasa maupun Jawatan Kuasa Induk. Pertama sekali, ketua projek, iaitu ketua keseluruhan untuk aktiviti perkhemahan ini. Pertama sekali, tugas sebagai ketua projek ini adalah untuk membentuk ahli jawatan kuasa yang diperlukan untuk aktiviti ini. Kedua adalah mengendalikan mesyuarat. Ketiga adalah bertanggungjawab untuk merujuk kepada penasihat. Jadi tugas sebagai ketua projek ini adalah untuk memastikan memberi tugas kepada semua ahli jawatan kuasa dan mengendalikan aktiviti ini secara lancar. Kedua adalah setiausaha untuk menjalankan tugas-tugas dan mencatat minit mesyuarat, dan paling penting adalah mereka adalah petugas untuk membuat laporan tentang aktiviti perkhemahan ini secara teliti. Kedua adalah menggunakan surat mesyuarat dan borang penyertaan, seperti borang penyertaan kepada pelajar untuk menyertai dalam aktiviti perkhemahan ini. Ketiga adalah bendahari. Tugas bendahari ini biasanya untuk mengurus duit. Dalam aktiviti perkhemahan ini, tugas bendahari adalah mengutip yuran dan menyediakan penyerta kewangan berkaitan program dan serta memastikan perbelanjaan dapat diuruskan dengan sangat baik. Maksudnya bendahari haruslah memastikan mengeluarkan wang dengan sebab yang relevan. Contohnya macam mengeluarkan duit mengikut kepentingan sahaja dan dapat menguruskan kewangan atau dana yang didapat dengan sangat baik. Keempat adalah ketua perkhemahan. Ketua perkhemahan ini adalah bertugas untuk merancang aktiviti dan memastikan aktiviti yang dirancang tersebut dijalankan dengan lancar dengan bantuan AJK-AJK yang lain. Kelima adalah AJK peralatan. AJK peralatan ini adalah bertanggungjawab untuk mencari peralatan yang dikehendaki dan dipinjam ataupun dibeli dan sebagainya. Seterusnya, mereka juga bertanggungjawab untuk memulangkan peralatan yang dipinjam dengan keadaan yang baik, dalam keadaan yang baik.
Keenam adalah keselamatan, AJK keselamatan. Dan AJK keselamatan ini adalah sangat penting dalam aktiviti perkhemahan kerana ia terdapat banyak kemungkinan untuk peserta-peserta cedera semasa aktiviti. So, oleh itu, AJK keselamatan haruslah memastikan bahawa sentiasa keselamatan para peserta sentiasa dijaga. Seterusnya, mereka juga bertanggungjawab untuk menyediakan peti pertolongan cemas yang lengkap. Seterusnya adalah AJK makanan dan minuman. AJK makanan dan minuman ini adalah bertanggungjawab untuk memastikan makanan dan minuman yang disediakan adalah cukup kepada semua peserta dan makanan yang dipesan itu akan perlu disampai dalam masa yang ditetapkan supaya peserta-peserta tidak ditunggu untuk meminum dan makanan dalam masa yang ditetapkan. Dan seterusnya, mereka juga harus memastikan urusan semasa makan dapat berjalan dengan sangat lancar. Seterusnya adalah AJK dokumentasi ditanggungjawabkan untuk menyediakan laporan membuat perdokumentasian. Seterusnya, mereka juga ditanggungjawabkan untuk mengambil gambar sepanjang aktiviti dijalankan untuk kegunaan semasa membuat laporan. Seterusnya adalah mereka harus mencatat segala aktiviti yang dijalankan untuk kegunaan laporan juga. Kesembilan adalah AJK ibadah, iaitu menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan agama seperti solat, dan bagi bukan Islam membagi ceramah tentang kaedah ibadah dan sebagainya. Dalam tentatif program kita juga ada aktiviti-aktiviti ibadah dalam masa rehat. Oleh itu, AJK ibadah ini sangat penting. Seterusnya adalah hadiah dan cenderamata. AJK hadiah dan cenderamata ini akan bertugas semasa majlis penutup untuk memberi hadiah untuk mengurus hadiah-hadiah yang akan diberi. Seterusnya adalah disiplin peserta. Disiplin peserta ini adalah disiplin peserta untuk mengawal disiplin para peserta sepanjang aktiviti perkhemahan ini berlangsung dan memastikan program berjalan dengan lancar supaya dengan tiada masalah disiplin berlaku. Dan terakhir adalah AJK pengesahan pendaftaran. AJK pengesahan pendaftaran ini ditugaskan untuk memastikan para peserta berada di padang sekolah sebelum 7.30 pagi dan melaksanakan semua tugas-tugas pendaftaran dan semak kehadiran setiap hari pada 2 hari perkhemahan tersebut. Seterusnya, kita beralih kepada tentatif program ataupun tentatif perkhemahan ini. Program aktiviti perkhemahan ini adalah selama 2 hari dan 1 malam. Pada hari pertama iaitu 29 Ogos 2020, kita memulakan aktiviti pada pukul 8 pagi. Pada 8 pagi hingga 8.30 pagi adalah pengesahan pendaftaran. Selepas itu, dari 8.30 pagi hingga 9.30 pagi, peserta-peserta diminta untuk berkumpul di padang sekolah untuk perjumpaan pertama sebelum aktiviti-aktiviti lain dimulakan. Seterusnya adalah pada pukul 9.30 hingga 12.30 tengah hari, bermulalah latihan kawat kaki yang dikendalikan oleh jurulatih perkhemahan ini. Seterusnya, pukul 12.30 hingga 2 petang, murid-murid ataupun peserta diberi masa untuk makan tengah hari serta pengurusan diri. Seterusnya, pada pukul 2 petang hingga 4.30 petang, murid-murid akan diberi pendedahan tentang tata cara mendirikan kemah serta memasak nasi goreng dengan menggunakan kayu api. Yang
Aktiviti ini adalah berlangsung secara berkumpulan. Setelah berakhir aktiviti tersebut pada pukul 4.30 petang, peserta-peserta diberi masa untuk bersolat dan pengurusan diri serta rehat sampai pukul 6.30 petang. Setelah mereka bersiap berehat, pukul 6.30 petang hingga 10 petang, mereka diberi pendedahan tentang cara menghidupkan api dan malam kebudayaan, di mana murid-murid akan membuat persembahan secara berkumpulan ataupun individu untuk seperti aktiviti-aktiviti seperti mengeluarkan bakat, menonjolkan bakat mereka seperti menari, menyanyi dan sebagainya. Setelah sahaja habis membuat aktiviti tersebut, mereka memulakan dengan aktiviti night walk, dan aktiviti night walk ini akan berakhir pada pukul 12 pagi. Dan setelah berakhir aktiviti night walk ini, peserta-peserta dibenarkan untuk balik ke bilik masing-masing dan dibenarkan untuk berehat. Seterusnya, tentatif ini akan bersambung dengan hari yang kedua, iaitu pada pukul 5.30 pagi hingga 6 pagi mereka akan bangun dan menguruskan diri dan bersedia untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti akan dijalankan selepas itu. Dan pada pukul 6 pagi hingga 7 pagi mereka diberi masa untuk solat. Seterusnya 7 pagi hingga 8 pagi peserta-peserta dikehendaki untuk ke kantin untuk bersarapan pagi. Selepas sarapan pagi, aktiviti pertama pada hari tersebut iaitu jungle trekking akan dimulakan. Jungle trekking ini akan dijalankan sampai pukul 10 pagi. Seterusnya pada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari, mereka akan diberi pendedahan tentang asas pertolongan cemas, ciri-ciri pertolongan cemas serta latihan kecemasan daripada jurulatih tersebut secara berkumpulan. Selama 2 jam aktiviti-aktiviti ini akan berlangsung. Selepas itu pada pukul 12 petang hingga 12 tengah hari, peserta-peserta akan diberi makanan tengah hari. Selepas itu mereka diminta untuk kumpul di Dewan SK Taman Midak 2 untuk meneruskan dengan majlis penutupan aktiviti perkhemahan SK Taman Midak 2 ini. Selepas majlis penutupan pada pukul 1.30 petang, maka berakhirlah aktiviti perkhemahan ini pada 29 Ogos 2020 hingga 30 Ogos 2020. Itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada Syafah. Baiklah, saya akan membentangkan tentang sumber keuangan. Sumber keuangan ialah daripada punca pendapatan, sumber daripada mana sekolah akan menjana pendapatan untuk mendapatkan duit tersebut. Wang yang akan dapat akan digunakan untuk melaksanakan aktiviti perkhemahan tersebut. Dan sekolah perlu mencatatkan dari mana punca kewangan itu didapati. Yang pertama ialah sumber kewangan itu akan didapati daripada pelajar. 50 orang pelajar yang terlibat dalam perkhemahan ini akan membayar RM20 kepada pihak sekolah, dan ini akan mendapat RM1,000 daripada pelajar. Seterusnya ialah bantuan kokurikulum, iaitu daripada bantuan sekolah dan mendapat RM1,500. Seterusnya ialah bantuan bayaran tambahan persekolahan kokurikulum, iaitu bantuan tambahan daripada sekolah untuk melaksanakan aktiviti kokurikulum seperti perkhemahan ini. Sekolah akan memberi RM1,000 untuk menampung perkhemahan ini. Seterusnya ialah bantuan PIBG, iaitu daripada ibu bapa dan guru, iaitu berjumlah RM200. Ini akan menjumlahkan
keuangan tersebut kepada RM3,700 iaitu bajet untuk melaksanakan perkhidmatan ini adalah sebanyak RM3,700. Seterusnya ialah penutup. Penutup ini adalah harapan kepada murid yang terlibat dalam aktiviti ini. Diharapkan program ini dapat memberi peluang untuk menambahkan pengetahuan dan kemahiran bersosial kepada pelajar dan seterusnya meningkatkan kecemerlangan sekolah. Jadi daripada aktiviti ini dapat diharapkan supaya dapat menambahkan pengetahuan dan kemahiran sosial kepada murid. Pengetahuan itu adalah dari segi kemahiran survival dan kemahiran pengetahuan yang diperlukan dalam sesi perkhidmatan. Dan seterusnya adalah untuk meningkatkan kecemerlangan sekolah. Jika sekolah melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berfaedah, maka murid akan menjadi lebih produktif dan juga dapat meningkatkan kecemerlangan sekolah dalam persada negara. Baiklah, seterusnya ialah lampiran. Lampiran adalah surat-surat yang berkaitan berkaitan dalam melaksanakan program perkhidmatan ini, iaitu seperti surat PPD, surat ibu bapa dan surat kebenaran ibu bapa. Kita sebagai pihak sekolah perlu memaklumkan kepada PPD tentang aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan di sekolah supaya dapat memberitahu PPD bahawa sekolah kita akan melaksanakan aktiviti pada hari hujung minggu. Dan setiap aktiviti di sekolah memerlukan kebenaran daripada pihak PPD dan diluluskan oleh pihak PPD supaya dapat berjalan. Dan ini merupakan prosedur-prosedur untuk menjalankan aktiviti. Lampiran ialah yang pertama ialah surat daripada PPD. Perlu ada logo sekolah, kod sekolah, rujukan, nama sekolah serta tarikh dan juga butir-butir yang perlu ada dalam ni. Dan juga ini perlu dihantar kepada PPD supaya PPD dapat meluluskan aktiviti perkhidmatan. Seterusnya ialah surat makluman kepada ibu bapa. Surat ini diberi kepada anak-anak, kepada murid supaya murid dapat memaklumkan kepada ibu bapa mereka tentang perkhidmatan pengakap Sekolah Kebangsaan Taman Midah 2. Ini adalah untuk memaklumkan kepada ibu bapa murid-murid tersebut bahawa anak-anak ibu bapa tersebut terpilih untuk menyertai aktiviti perkhidmatan tersebut, supaya ibu bapa celik tentang penyertaan anak-anak di sekolah dan ibu bapa tahu tentang keberadaan anak. Dan butir-butir tentang perkhidmatan juga dilampirkan sekali di dalam surat ini supaya ibu bapa dapat mengetahui tentang tentatif, tentang masa-masa dan juga nombor telefon guru dalam surat ini. Baiklah, akhir sekali ialah surat kebenaran ibu bapa. Surat kebenaran ibu bapa ini adalah sangat penting untuk memastikan anak-anak mendapat kebenaran daripada ibu bapa untuk menyertai aktiviti ini. Jadi, ibu bapa perlu menandatangani surat ini dan memberikan kepada anak-anak, dan anak-anak akan memberikan kepada guru supaya guru mengetahui tentang kebenaran ibu bapa tersebut. Jika murid tidak mendapat kebenaran daripada ibu bapa, maka murid tidak akan dibenarkan untuk menjalankan aktiviti. Surat ini adalah sangat penting agar ibu bapa tahu tentang tanggungjawab dan juga memastikan bahawa kesihatan anak adalah sihat sebelum dihantarkan kepada sekolah. Dan jika apa-apa masalah yang berlaku, guru akan dapat menghubungi ibu bapa untuk memaklumkan tentang masalah yang berlaku. Jadi, ibu bapa juga akan bersetuju untuk memastikan murid-murid mematuhi peraturan dan juga
peraturan terutamanya keselamatan yang ditetapkan oleh pihak sekolah supaya tidak berlaku apa-apa kemalangan yang tidak diingini. Baiklah, itu saja. Sekian, terima kasih.